ruangan chat. Boleh masuk tak link yang cikgu bagi? Okey, kalau boleh, nanti siapa dah bagi tahu dekat cikgu angkat tangan. Klik link dan buat masing-masing. Hari ni kamu kena pilih, congat ni kamu kena pilih jawapan yang betul dan seretkan. Jawapan cikgu telah berikan. Siapa yang dah siap, nanti angkat tangan. Teacher, saya rasa internet saya slow sebab tu tak boleh nak masuk. Internet slow, yang lain ada masalah tak? Dia lambat nak masuk. Oh, dia lambat nak masuk. Bagaimana dengan yang lain? Boleh ke tak boleh? Kalau macam tu, Putri keluar dulu Meet. Cikgu hantar link dekat grup WhatsApp. Kamu cuba buat dekat WhatsApp. Lepas set, kamu masuk semula. Okey? Okey. Sekejap Teacher, ya. adik saya tengah pakai phone. Adik saya tengah tengah... pakai phone mak saya. Okey. Tak apa, tak apa. Sekejap. Okey, cikgu tunggu yang lain. Yang lain ada lagi yang belum siap. Tunggu sekejap. Sesiapa yang ada masalah tadi, kamu boleh tengok dekat grup WhatsApp. Cikgu ada masukkan. Cikgu pun dah masukkan link dekat grup WhatsApp. Lukman sudah set ke? Setakat ni yang cikgu nampak Syamira, Taru dan Kasih. Yang lain dah set ke belum? Okey, Irfan pun dah. Yang baru masuk, kamu tekan link ni. Cikgu bagi link sekali lagi. Yang baru masuk, tekan link dan jawab dulu soalan congak. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja lagi. Setakat ni yang set inilah. Irfan, Tengku Irfan, Tarun Nathan, Kasih, Muhammad Syamil, Ahmad Lukman. Nurinda, Farin dan Puteri belum lagi. Ria pun sama. Nurinda boleh? Okey, Lukman. Okey. Cikgu boleh nampak tak apa? Nurinda sudah ke Nurinda? Syamira pun sama.
Saya terkeluar balik. Okey, terkeluar balik. Okey. Tak apa, kalau terkeluar balik, nanti kamu boleh buat lepas ni. Alright? Jadi nampaknya kelima-lima orang yang dapat buat hari ni betul semua. Jadi cikgu tak perlu mengulas rasanya. Yang tak sempat buat, kamu boleh buat lepas ni. Boleh tak kelas? Farin dah, sekejap Setakat ni dah 7 orang dah. Okey, Ria pun dah. Nama Farin cikgu tak nampak lagi. Okey, tak apa. Semua sihat ke? Hari ini cikgu nampak macam murid-murid agak diam sedikit. Semua sihat ke? Sihat tak hari ini? Sihat. Hari ini kita nak Tak. belajar tentang poligon. Okey, sebelum tu, pada hari Isnin yang lepas, cikgu pun kongsikan video tentang poligon. Dan pagi tadi pun cikgu kongsikan video tentang poligon. Okey, sekiranya kamu kurang sihat, kamu demam ataupun sesama, cikgu nak kamu jaga diri baik-baik. Okey, makan banyak buah-buahan dan sayuran sebab kemarin kes telah menunjukkan berapa digit kemarin. Kemarin kes COVID berapa digit? 11,000 lebih. Soalan cikgu, berapa digit? 5. 5 digit. Dah masuk 11,000. Sangat berbahaya. Okey. Poligon. Cikgu nak tanya, sebelum ni kelas kamu pernah guna tak whiteboard? Ada tak mana-mana cikgu guna whiteboard? Tak. Whiteboard secara online. Kalau macam tu disebabkan masa dah 8.12, nanti cikgu tunjukkan pada hari esok, boleh? Sebab nak guna whiteboard tu, kalau first time kita nak buat, dia memerlukan masa yang agak lama. Okey, cikgu nak teruskan dengan poligon. Sebelum tu, apa yang dimasukkan dengan poligon? Tak ada dekat sini, tapi ada dekat video yang kamu tonton hari tu. Apa yang dimasukkan dengan poligon? Poligon terdiri daripada apa? Dalam bahasa yang mudah, poligon terdiri daripada apa kelas? Ni. Apa ni? Terdiri daripada garis. Terdiri daripada garisan. Dan garis-garis ini, kalau dua garisan, cikgu nak kamu tengok. Cikgu buat dua garisan. Kalau dua garisan, boleh tak kita wujudkan sesuatu bentuk yang ruangnya tertutup? Boleh tak? Boleh. Boleh ke? Cuba perhatikan garisan yang cikgu lukis ni. Ada dua garis. Garis A dan garis B. Boleh ke ruangan yang kita nak buat ruangan yang tertutup? Kalau cikgu lukis macam ni pun, masih lagi ada bahagian yang terbuka. Betul tak? Betul. Dia kena memerlukan sekurang-kurangnya 3. 3 garisan. Bila ada 3 garisan, barulah ruangan itu tertutup. Hanya garisan lurus. Garisan melengkung, tak kira. Kalau bentuk yang mempunyai garisan melengkung, yang tu bukan poligon. Poligon terdiri daripada garis lurus dan kawasannya tertutup. Okey, cikgu nak lukis satu bentuk ni. Yang ni poligon ke tak poligon? 3 garisan juga. Poligon ke poligon? Poligon tak ni? Tak. Ya, Tak. poligon. Kalau cikgu lukis macam ni. Ni. Poligon ke bukan? Yang ni.
Ya. Poligon ke bukan? Ya, poligon. Poligon dia tertutup. Kalau garis itu terbuka, bukan poligon. Perhatikan gambar rumah ini. Dekat gambar rumah ini, bentuk apa yang kamu boleh nampak? Bentuk apa kelas? Segitiga. Bentuk segitiga. Dan segitiga ialah poligon yang ada. Ini adalah cirinya, iaitu apa cirinya ni? 3 sisi, 3 bucu dan 3 sudut. 3 sisi, 3 bucu dan 3 sudut. Sisi. Dekat sini adalah sisi. Bila garis lurus bercantum akan membentuk sisi. Bagaimana pula dengan bucu? Bila kamu sentuh barang, cikgu nak kamu sentuh. Okey, cikgu nak kamu ambil buku. Katakan buku. Okey, buku. Buku kan, kalau kita tengok bentuk, buku cikgu ni bentuk apa ni? Bentuk segi? 4 tepat. Segi 4. Okey, bahagian dekat sini yang tajam-tajam ini kita panggil sebagai? Bucu. Dekat bahagian yang tajam ini adalah bucu. Dan sudut dekat bahagian mana? Sudut dekat bahagian dalam ini adalah sudut. Okey, bagaimana kita nak melukis? Cikgu dah tengok, dah semakin ramai yang dah hantar dan cikgu ucapkan tahniah kepada murid-murid yang hantar dekat Google Classroom. Setakat yang cikgu cek hanya 3 orang je hantar dekat Google Classroom. Selebihnya hantar dekat WhatsApp. Cikgu lebih suka sekiranya kamu hantar dekat Google Classroom. Okey, soalan tentang lukis poligon pernah keluar dalam peperiksaan. Dan walaupun benda ini nampak simple, cikgu nak kamu faham betul-betul. Jadi kelas pada pagi ni cikgu akan terangkan juga macam mana nak melukis. Dan dekat sini cikgu nak tanya, siapa yang ada protektor? Protektor ni, ada tak? Okey, kalau ada bagus, kalau tak ada tak apa. Sebab cikgu faham kedai buku pun tutup. Kamu nak pergi beli dekat kedai pun bermasalah. Tak apa, mana yang ada bagus. Yang tak ada kita boleh rujuk gambar nanti. Kalau sempat cikgu sentuh juga protektor. Kalau tak sempat cikgu akan bawakan untuk kelas esok. Okey, yang ni dia nak membentuk bentuk segitiga. Tapi dia menggunakan kertas segitiga sama sisi. Yang ni kita panggil kertas segitiga sama sisi. Kalau dia nak membentuk segitiga yang 8 unit, langkah pertama dia kena kira ni. 8 unit. Nampak tak dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bila kamu nak melukis, kamu wajib guna pembaris. Kemudian segitiga sama sisi, sisinya semua adalah sama. Jadi bila sisi sama, kamu kena cari dekat bahagian tengah-tengah. Okey, cari dekat bahagian tengah-tengah. Dan dekat bahagian tepi ni, sisi kiri kanan pun sama juga 8 unit. Takat ni faham tak kelas? Faham. Cikgu rasa ramai yang faham sebab kamu berjaya melukis dengan betul. Cuma kamu tak ada kertas ni. Tak apa, nanti kita boleh buat dekat buku. Dan dekat bahagian sini, kita akan cantumkan garisan yang kamu buat. Dekat bahagian dalam akan menjadi sudut. Dekat bahagian luar, dekat bahagian yang tajam-tajam, ini adalah bucu. Okey, ada soalan dekat sini. Mengapakah nilai setiap sudut itu sama? Dia dah ukur dah. Setiap sudut adalah 60%. Siapa boleh jawab dekat cikgu? Kenapa sudutnya sama? Kenapa sama?
Okey, sebab apa sama kelas? Sebab apa sama? Cikgu nak kamu jawab. Kenapa sudut yang sama? Panjang dia sama tak? Sama. Disebabkan panjang setiap sisi adalah sama, sebab itulah sudutnya sama. Okey, dan satu lagi cikgu nak kamu kira ni. 60 tambah 60 dapat berapa? 60 tambah 60 sama dengan 120. 120. 120 tambah 60 sama dengan 120 tambah 60. Congak. 10. 180. Jadi jumlah sudut bagi segitiga ialah 180. Okey, sama juga kalau kita nak lukis untuk segitiga yang lain. Segitiga ni dia banyak jenis. Yang ni, kalau kita perhatikan sudut dekat sini. Sudut dekat sini 90 darjah. Kalau 90 darjah, cikgu nak kamu tengok dekat sini. Kedudukannya tegak tak? Tegak tak kedudukannya? Yang cikgu gerak ni, kedudukannya tegak tak? Tegak. Bila segitiga itu sudutnya 90 darjah, yang ni kita panggil sebagai segitiga bersudut tegak. Dengan betul-betul, esok cikgu akan buat uji minda tentang kuis. Esok kita ada sedikit ujian tentang poligon. Okey, yang ni pula. Yang ni bentuk segitiga pula. Tapi dekat sini, cikgu nak kamu perhatikan. Dekat sisi kiri dan kanannya, kalau ada simbol ini bermaksud sama. Yang ni kita panggil apa? Apa nama segitiga ini? Tadi sama kaki. Lepas tu bersudut tegak. Yang ni pula segitiga sama? Segitiga sama apa ni? Sama sisi. Kalau sama sisi, setiap sisi adalah sama. Tapi tapak dekat bahagian bawah tak sama dengan sisi kiri dan kanan. Jadi segitiga sama apa ni? Ingat balik masa tahun 4, masa tahun 5. Segitiga sama? Cikgu nak tengok siapa yang ingat. Segitiga apa kelas? Segitiga sama kaki. Cuba sebut. Segitiga Segitiga. sama kaki. Sama kaki. Kena ingat. Yang ni pula, yang ni segitiga seterusnya, setiap sudutnya adalah berlainan. Kalau setiap sudutnya ada berlainan, yang ni kita panggil segitiga sahaja. Bermaksud dia segitiga yang biasa. Okey, seterusnya. Selain segitiga, kita ada juga kalau ada 4 titik dekat sini, adalah bentuk apa kelas? Kalau 4 titik. Kemudian kita buat garisan. Segi 4. Segi 4. Cikgu nak kamu tengok ciri segi 4. Yang pertama, apa dia? Ada berapa sisi? Ada? Tengok sisinya. Ada berapa sisi? 4. Ada 4 sisi lurus. Okey, seterusnya. Ada berapa sudut kelas? 4. 4 sudut dan satu lagi adalah Bucu. 4 bucu. Yang ni kena ingat. Esok, yang ni adalah antara soalan dalam uji minda. Uji minda tu cikgu akan guna untuk penilaian PBD. Jadi kamu kena buat ulang kaji hari ni. Dan ini semua adalah bentuk segi 4. Yang ni semua segi 4. Asalkan ada 4 garisan adalah segi 4. Cikgu nak kamu perhatikan yang A. Yang A ni, segi 4 ni ada nama. Apa nama dia? Segi 4 apa ni? Segi 4 Tepat. tepat. Kenapa dipanggil segi 4 tepat? Sebab sudutnya adalah 90
darjah. Macam segitiga tadi, selain nama segitiga bersudut tegak, kamu juga boleh panggil segitiga bersudut tepat. Okey. Selain itu, kita ada pentagon. Okey, pentagon ni berasal daripada perkataan apa? Perkataan? Tengok dekat sekilas fakta ni. Berasal dari perkataan Yunani. Yunani. Okey, yang bermakna pente bermakna lima dan gonya bermakna sudut, iaitu ada 5 sudut. Yang ni bentuk pentagon dan cikgu nak kamu tengok ni. Bentuk yang ni, yang color hijau ni, cuba perhatikan ada berapa sisi? Ada berapa sisi ni? Bentuk yang color hijau ni, tengok ni. 5. Juga. Okey, yang color pink, ada berapa sisi? Ada? Empat. Tengok betul-betul ni. 1, Empat. 2, 3, 4, 5. Lima. Ada 5 juga. Mana-mana bentuk yang 5 sisi kita panggil sebagai pentagon. Kalau macam ni, sekiranya setiap sudut adalah sama, kita kenali sebagai pentagon sekata. Kalau sudutnya tak sama, kita panggil sebagai pentagon tidak sekata. Ini adalah ciri-ciri pentagon. Okey, yang pertama ada 3 ciri ni kamu kena faham. Yang pertama ada apa ni? 5 sisi lurus. 5 sisi lurus. Okey, seterusnya ada 5 bucu yang membentuk 5 sudut. 5 bucu. Kamu tulis 5 bucu dan tulis 5 sudut pun boleh. Dan ini pula perpenjuru. Perpenjuru ni pernah keluar. Perpenjuru bermaksud, tengok yang cikgu tunjuk ni. Dari satu hujung ke satu hujung adalah perpenjuru. Ni perpenjuru. Yang ni pun perpenjuru. Perpenjuru ni dia adalah garisan lurus yang menghubungkan dua penjuru yang bertentangan. Okey, tadi dah pentagon. Sekarang adalah bentuk apa Heksagon. kelas? Bentuk Heksagon. heksagon. Okey, heksagon. Heksa bermakna apa? Yang ni semua keluar dalam ujian esok. Heksa bermakna 6. 6. Okey. Asalkan ada 6 sudut, ada 6 garis, adalah bentuk heksagon. Ada 6 sisi lurus. Bilangan sudut sama dengan berapa kelas? Bilangan sudut sama dengan 6. Bilangan bucu 6. juga sama dengan 6. Okey, good Luqman. Bentuk seterusnya adalah bentuk apa kelas? Bentuk tengok Heptagon. apa ni? Bentuk heptagon. Hepta bermaksud 7. Hepta bermaksud 7. Ini adalah heptagon. Okey, kita lihat ciri dekat sini. Ada 7 sisi lurus. Bilangan sudut sama dengan berapa? 7. 7. Bilangan bucu sama dengan 7. 7. Dua-dua ni. Kalau dia tunjuk dua-dua, okey, soalan cikgu. Yang bentuk manakah menunjukkan heptagon sekata? Color hijau ke color biru? Hijau apple ke color biru? Heptagon sekata. Bentuk manakah yang menunjukkan heptagon sekata? Hijau. Heptagon sekata ni sudutnya sama, jadi color hijau. Color biru ni tak sekata. Dalam banyak-banyak bentuk, cikgu rasa yang paling susah nak lukis bentuk apa? Bentuk apa yang kamu rasa susah nak lukis? Adakah heptagon?
heptagon ni kalau kita nak lukis heptagon sekata susah sedikit. Okey, bentuk yang terakhir adalah bentuk oktagon. Oktagon bermaksud, okta bermaksud, apa maksud okta? 8. Okta ialah 8. Lapan. Jadi ada 8 sisi, 8 bucu dan 8 sudut. Okey, masa kita telah pun tamat. Nanti video ni cikgu akan kongsikan sama seperti tadi. Tengok video tadi pun tak apa. Esok cikgu terangkan tentang protektor. Hari ni tak sempat. Latihan hari ni cikgu nak kamu tengok. Sekejap ya, cikgu pun tak pasti muka surat berapa. Untuk latihan hari ni, cikgu nak kamu buka muka surat. Untuk hari ni buku B. Muka surat 26. Okey, sekejap ya. Cikgu ambil masa sekejap. Buku B, muka surat 26. Yang pertama, kamu kena lakar dan namakan semua bentuk poligon yang telah kamu pelajari. Bahagian atas, cikgu nak kamu lukis bentuk poligon. Okey. Yang pertama adalah segi segitiga. Kemudian tulis segitiga. Kamu nak pilih mana-mana segitiga pun tak apa. Nak segitiga sama kaki ke, sama sisi ke, terpulang. Bentuk kedua, bentuk apa kelas? Lepas segitiga. Segi 4. Segi 4. Kemudian bentuk Pentagon. pentagon. Okey, good. Seterusnya bentuk lepas pentagon. Lepas pentagon bentuk apa kelas? Hexagon. Hexagon. Okey, good. Seterusnya bentuk Heptagon. heptagon dan Oktagon. oktagon. Okey, good. Seterusnya, yang ni ukur sudut. Yang ada protektor, cikgu nak kamu cuba dahulu yang ni. Okey? Cuba dahulu tengok video yang cikgu kongsikan. Yang ni try. Kalau ada masalah, esok cikgu akan tunjukkan. Okey, seterusnya yang ni pula muka surat 27. Kemarin cikgu dah nampak kamu dah lukis dekat petak segi 4 kan? Cikgu nak kamu biasakan diri juga lukis dekat petak segitiga. Boleh tak kelas? Boleh tak? Boleh. Okay, dan tugasan pada hari ini nanti cikgu nak kamu tangkap gambar hantar dekat Google Classroom. Senang cikgu nak semak. Boleh? Kalau kamu tak boleh masuk Google Classroom baru hantar dekat WhatsApp. Okey tak? Okey. Okey. Okey, Boleh. sebelum cikgu mengakhiri kelas pada hari ini, ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kejap ya, cikgu nak tengok kehadiran siapa yang ada hari ini. Okey, on camera, cikgu tangkap gambar sekejap untuk kehadiran. Sekejap, teacher.